Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamidah binti Hamzah daripada Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak SEM 2. Hari ini saya akan menerangkan tentang peringkat pertumbuhan fizikal kanak-kanak mengikut 4 tahap umur. Yang pertama, bayi. Yang kedua, kanak-kanak tatih. Yang ketiga, awal kanak-kanak. Yang keempat, kanak-kanak. Sebelum bermula, ingin saya tekankan bahawa perkembangan fizikal boleh diukur berdasarkan 2 cara, iaitu perkembangan kualitatif dan perkembangan kuantitatif. Maksud kualitatif. Kualitatif bermaksud peningkatan pada kemahiran fizikal seperti berlari, penggunaan koordinasi mata dan tangan. Maksud kuantitatif. Kuantitatif pula sesuatu perkara yang boleh diukur seperti pertumbuhan saiz badan, berat badan, tinggi badan, struktur badan, saiz kuku, saiz gigi dan sebagainya. Prinsip perkembangan kanak-kanak. Perkembangan fizikal kanak-kanak terdapat dalam 3 prinsip, iaitu yang pertama, perkembangan yang bermula daripada kepala ke kaki. Selepas lahir, saiz kepala bayi akan berkembang dahulu diikuti dengan perkembangan badan, kaki dan tangan. Oleh sebab itu, kanak-kanak dapat mengawal pergerakan kepalanya dahulu kemudian diikuti dengan lengan dan kaki mereka. Kemudian, perkembangan kanak-kanak berlaku dari tengah badan keluar badan. Contohnya, perkembangan ini bermula daripada bahagian tulang belakang, kemudian berkembang ke bahagian tangan dan kaki. Prinsip yang kedua, susunan perkembangan kanak-kanak adalah sama. Setiap kanak-kanak akan mengalami perkembangan yang sama daripada bayi, seperti mereka akan belajar mula duduk, berdiri, berjalan, seterusnya berlari. Namun, kadar kecepatan perkembangan fizikal kanak-kanak adalah berbeza. Oleh sebab itu, ibu bapa tidak harus membandingkan kanak-kanak dengan kanak-kanak lain. Prinsip yang ketiga, perkembangan yang menyeluruh bermula dengan kemahiran yang bersifat umum dan kemahiran yang bersifat khusus. Sebagai contoh, berlakunya peningkatan kekuatan otot halus dan otot kasar. Setiap yang hidup akan mengalami perkembangan dalam tumbuh sarang fizikal, bahasa, kognitif, sosial dan emosi mengikut umur dan tahap kemampuan sel-sel badan. Dalam memastikan perkembangan tersebut berlaku mengikut pencapaian yang sepatutnya dicapai berdasarkan tahap-tahap maksimum. Hal ini kerana sekiranya tiada perkembangan atau pertumbuhan yang berlaku, ia terjadi kerana seseorang tersebut mungkin mengalami masalah-masalah tertentu menyebabkan tubuh badan gagal mencapai tahap yang sepatutnya dicapai. Dengan ini, kanak-kanak yang gagal mencapai pertumbuhan tertentu dalam kehidupan akan mengalami pelbagai cabaran untuk melangsungkan kehidupan. Persoalannya, apakah perbezaan pertumbuhan fizikal yang dialami oleh bayi berbanding dengan kanak-kanak? Sebagai tirai pembuka bicara, pertumbuhan fizikal yang dialami oleh bayi yang berumur 0 sehingga 1 tahun selalunya menguasai perkembangan motor halus sahaja kerana sendi-sendi tulang mereka tidak kuat dan masih lembut. Bermula daripada bayi yang berumur 0 hingga 3 bulan, pertumbuhan fizikal yang mereka alami ialah menolak tangan ke atas semasa menyarap. Mereka juga mampu mendongakkan kepala, menggenggam dan membuka tangan, mengalihkan tangan ke mulut,
mengawal dan menggerakkan kaki ketika menyarap ataupun baring. Seterusnya, umur 4 hingga 6 bulan. Pada usia ini, bayi mampu bergolek daripada depan ke belakang atau daripada belakang ke depan. Mereka juga boleh mengeluarkan kata-kata tetapi dalam bentuk berceloteh serta main-main kata-kata orang dewasa. Perkara ini juga disebut sebagai bahasa alien. Mereka juga boleh ketawa serta duduk dengan sokongan di samping mula tumbuh gigi pada umur ini. Kemudian, pada usia 7 hingga 9 bulan, bayi mula pandai merangkak, bertindak balas dengan perkataan biasa seperti tidak boleh, boleh, panggilan nama, sebutan mama atau dada. Mereka juga gemar dengan aktiviti bertepuk tangan serta mula belajar berdiri di samping duduk tanpa sokongan. Akhir sekali, bayi yang berusia 10 hingga 12 bulan. Pada umur ini, mereka mampu menyuap diri, memulakan langkah pertama, melafazkan sepatah-sepatah perkataan seperti nak makan. Mereka hanya mampu menyebut nak, kan. Selalunya mereka akan menyebutkan suku kata yang terakhir ataupun suku kata yang mudah bagi mereka sebut. Kemudian, mereka akan meniru perbualan dan menggunakan objek. Sebagai contoh, bercakap di dalam telefon. Tetapi perkataan yang mereka gunakan itu tidak sama seperti orang dewasa. Mungkin mereka bercakap seperti mana yang mereka mampu sahaja. Seterusnya, mereka akan berjalan sekeliling rumah. Hal ini kerana kanak-kanak suka mengeksplor sesuatu tempat yang mereka ingin tahu apa yang ada di situ. Purple? Purple. Can you say blue? No. Can you say ball? No. Can you say car? Ah. Can you say... Pizza. Pepperoni. Pizza, please. 2 donut. Sugar. Cake. Sebagai cetusan minda yang kedua, saya akan menerangkan tentang perkembangan fizikal kanak-kanak 1 hingga 5 tahun. Kanak-kanak yang berusia 1 hingga 2 tahun akan mengalami penambahan berat badan antara 0.5 kg sehingga 1.5 kg serta mengalami peningkatan ketinggian sebanyak 8 hingga 13 cm mengikut jumlah kemampuan pertubuhan sel serta mengikut cara pemakanan mereka. Selepas mencapai usia 2 hingga 5 tahun, perkembangan fizikal mereka menjadi sikit perlahan kerana kanak-kanak mula aktif dan menggunakan banyak tenaga untuk berinteraksi serta melakukan pelbagai aktiviti. Semasa tempoh ini, kanak-kanak akan menjadi lebih kuat dan mampu mengimbangi badan dengan lebih baik di samping terdapat perkembangan dalam motor halus dan motor kasar kanak-kanak yang melibatkan penggunaan otot yang kecil dan besar secara serentak. Kanak-kanak tadi 1 hingga 2 tahun.
Peringkat yang terawal dialami oleh kanak-kanak selepas bayi adalah peringkat kanak-kanak tatih yang dikenali sebagai toddler. Peringkat ini merupakan peringkat yang sukar kerana kanak-kanak baru mula mengenali bagaimana untuk berinteraksi dengan persekitaran. Hal ini kerana kanak-kanak tatih ataupun toddler sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat serta menyeluruh melalui aspek fizikal dan kognitif secara mendalam. Mereka juga sedang belajar untuk menegaskan perasaan ingin berdikari mereka yang boleh membawa kepada tingkah laku dan perilaku yang sukar dikendali. Pada peringkat ini, pertumbuhan gigi kanak-kanak tatih pada bahagian belakang akan bertumbuh sepenuhnya. Kemudian, ia akan beransur-ansur tumbuh sepenuhnya sehingga 20 set pada umur 3 tahun dengan jumlah 10 batang gigi pada bahagian atas gusi dan 10 batang gigi pada bahagian bawah gusi. Daripada bentuk fizikal badan pula, tubuh badan kanak-kanak tatih menjadi lebih besar, tegak dan lebih tinggi yang membolehkan mereka menjadi lebih kuat dan semakin aktif dengan menggunakan kaki dan tangan. Perkembangan otak dan kognitif juga menjadi lebih besar dan lebih terkawal. Selain itu, kanak-kanak pada peringkat ini dapat mencari objek yang dipindah dari luar persepsi tanpa bantuan orang lain serta mampu mengklasifikasi objek mengikut kategori dengan cara yang lebih berkesan seperti membezakan dan mengkategorikan sesuatu objek mengikut warna, ketinggian, ciri-ciri dan saiz. Here are 3 activities for toddlers that take seconds to set up. Just draw a simple picture like this person holding a bunch of balloons and have your toddler color match with Play-Doh. You can laminate your drawing if you want to do this activity again. And here's another way for toddlers to learn colors. Make some colorful circles on a piece of paper and have your toddler make some Play-Doh balls, color match, and smash them down with a play hammer. It's not only a great way to learn colors, but it also strengthens hand-eye coordination. And this activity of hiding items inside the Play-Doh for my toddler to find may have been her favorite of all. Pushing and peeling away the Play-Doh is a fun way to strengthen fine motor skills. Wow. Okay, what else is in there? It's also such a great opportunity to develop speech and learn new words. That's a square. Awal kanak-kanak 2 hingga 4 tahun. Pada peringkat ini, kanak-kanak mengalami perubahan dari segi bentuk dan saiz yang menyebabkan mereka semakin mahir dalam mengawal pergerakan motor halus dan motor kasar serta mengawal koordinasi badan. Hal ini menyebabkan kanak-kanak semakin yakin dengan kebolehan fizikal mereka, menjadikan kanak-kanak suka berlari, berayun, memanjat dan menaiki mainan seperti kayu kuda. Sekiranya kanak-kanak mengalami sebarang luka akibat daripada perilaku aktif mereka, perkara tersebut adalah normal kerana mereka sedang menjalani fasa perkembangan motor kasar. Antara contoh-contoh perkembangan motor kasar yang dapat kita lihat semasa mereka berada di peringkat umur kanak-kanak awal adalah mereka mampu menyusun blok, berlari, melompat dan memanjat serta membaling dan menangkap bola. Kanak-kanak yang berusia 2 hingga 4 tahun juga mampu memerhati dan memikirkan tentang transformasi dan memahami perhubungan sebab-menyebab serta mampu mengajukan soalan-soalan yang aneh kerana mereka mempunyai fikiran intelektual serta sifat ingin tahu yang tinggi. Mereka juga mampu mengklasifikasikan objek mengikut hierarki, membezakan imej dengan realiti. Di samping, perhatian mereka menjadi lebih objektif kerana mereka boleh menggunakan skrip untuk mengulangi pengalaman yang dikenali dan mengira bilangan objek dalam kuantiti kecil. Kanak-kanak 4 hingga 6 tahun. Pada usia 4 hingga 6 tahun, kanak-kanak akan mahir dalam pelbagai aktiviti fizikal, kognitif dan psikologi dengan lebih kompleks kerana sel-sel otak mereka berkembang sebanyak 91% pada fasa ini. Hal ini menyebabkan mereka akan mengenali dan mengingat skrip dan autobiographical
dengan secara sistematik serta mampu mengira dengan tambah tolak yang mudah. Selain itu, mereka mempunyai aras pemikiran yang tinggi membolehkan kanak-kanak mengurus diri tanpa bantuan orang dewasa, seperti menyuap makanan sendiri, membuka dan memakai pakaian sendiri tanpa bantuan, mengemas mainan, pergi ke tandas tanpa bantuan serta boleh makan sendiri. Melalui perkembangan motor kasar pula, mereka dapat melakukan aktiviti-aktiviti yang lasak dengan baik kerana otak dan sendi-sendi mereka sudah semakin kuat serta berkembang dengan baik. Hal ini menyebabkan mereka dapat bermain dengan permainan-permainan yang menggunakan tenaga otak yang tinggi seperti menunggang basikal 3 roda, melompat dengan tinggi serta bermain bola sepak. Melalui perkembangan motor halus pula, kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun dapat melukis bulatan atau segi empat dengan baik, seterusnya boleh membezakan objek mengikut bentuk dan warna, serta menggunting kertas menggunakan gunting kecil, kemudian melukis orang yang mempunyai kepala, mata, hidung dan mulut, serta telinga. Sebagai tirai penutup bicara, sebagai orang yang berada di sekeliling kanak-kanak, kita hendaklah sentiasa peka dengan perkembangan kanak-kanak serta sentiasa menunjukkan contoh yang baik di samping memberikan bimbingan dan didikan dalam membantu mereka meningkatkan kadar perkembangan fizikal, kognitif, bahasa, emosi dan sosial dengan baik. Hal ini kerana perkembangan kanak-kanak amatlah dipengaruhi oleh keadaan sekeliling, terutamanya ahli keluarga, pengasuh, rakan-rakan di tadika serta taska. Dengan ini, kita hendaklah sentiasa menjadi role model yang baik agar perkembangan yang kita pengaruhi kepada kanak-kanak adalah perkembangan yang baik.